Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Actually perlawanan ni masih on lagi lah sebenarnya, hampir ada minit ke 94. Tapi aku rasa macam okay lah, no point lah aku tunggu. Pasal memang agak kelewat sudah. Perlawanan ni aku rasa untuk Sabah FC cuba untuk mendapatkan gol seterusnya yang sepatutnya terjadi telah pun dibatalkan oleh pengadil. Oleh kerana sekali lagi aku mengatakan satu kesilapan yang cukup boleh dielakkan dan agak tidak boleh terjadilah di level sebegini. Itu aku boleh katakan. Aku macam tak boleh. Anyway, keputusan bukan dua-dua. Aku nak sempat tukar. Aku lupa pula. Tapi terlampau geram masalahnya aku tengok kesilapan yang dilakukan oleh Azad Haras tadi. So keputusan sebenarnya satu Sabah dan dua immigration guys. So sorry, yang ni aku nak dapat tukar sekali lagi ya. Satu Sabah, dua immigration sebenarnya. Aku heran lah kenapa kita tak boleh lepas daripada kesilapan-kesilapan yang boleh dielakkan. Yang bilang orang schoolboy mistake lah dilakukan oleh Sabah FC. Yang pada perlawanan sebelum ni suatu menentang Perak tu adalah yang Damien lakukan tu lah. Itu aku rasa kalau gol tu memang tak boleh tidur lah malam. Memang tak boleh tidur lah malam tu si Damien kalau barang tu terjadi. Dan sekali lagi inilah macam terlampau eager sangat untuk menjadikan gol sehingga lupa apa yang sepatut dilakukan oleh player hadapan kita sehingga menyebabkan gol yang sepatutnya boleh berlaku hasil daripada sepakan percuma yang dilakukan oleh Pelicanos tapi sekali lagi dibatalkan oleh kerana kedudukan offside. Azad Haras memang Pelicanos geram betul lah malam tadi aku tengok. Aku tak tahu apa yang jadi di dressing room nanti, apa yang dikatakan oleh Pelicanos, apa yang bakal dikatakan oleh Juan Guerrero terhadap kesilapan muda tersebut. Yang sedihnya satu lagi adalah Likas adalah merupakan kubu, bukan lagi menjadi kubu utama kita, sebaliknya adalah ruang untuk pasukan-pasukan lain mendapatkan mata atau mencuri mata daripada perlawanan tersebut. Perlawanan ni pada separuh aku mulakan dengan apa yang berlaku di penghujung perlawanan So aku start dari mula balik. Aku berpuas hati dengan apa percaturan dilakukan oleh Juan Guerrero dengan meletakkan sekali lagi hampir kesebelasan terbaik dalam perlawanan ni. Dan seperti yang kita inginkan, gol pertama dapat dilakukanlah oleh pemain Sabah FC, iaitu hasil jaringan dilakukan oleh Darren Lock. Itu pun boleh dikatakan macam sedikit kucar-kacir lah di kotak di immigration yang menyebabkan gol tersebut terjadi. Dan apa yang menarik perhatian aku sini adalah meletakkan Darren Lock di bahagian kotak D adalah merupakan satu keputusan yang cukup bijak kerana memang sekian lama lah aku mau memerhatikan kembali ya Darren Lock di dalam kotak D Sabah FC ni, dan ianya memberi peluang dan peluang demi peluang lah untuk perlawanan pada masa pertama dan membuatkan pertahanan immigration pun macam terlalu memfokus cuba untuk menidakkan peluang yang dimiliki oleh Darren Lock. Selain daripada itu, Denningham sekali lagi menjadi wira untuk perlawanan ni. Oh guys, macam Darren Lock keluar kalau dia injured dah dapat turun, tapi kita ada 2 minggu rehat, hopefully dia boleh dapat sembuh lah. Pasal aku rasa dia memang agak cukup crucial lah untuk berada di dalam kotak D jika dibandingkan dengan apa percaturan sebelum di mana meletakkan Denningham Bergestieni yang seringkali juga memiliki peluang, tapi again aku memerhatikan dia ni peluang dia satu tersasar, kedua percubaan yang dilakukan tidak cukup kuat untuk menguji penjaga gol. Terbukti juga lah pada perlawanan ni ada juga beberapa peluang yang dimiliki oleh Bergestieni sebenarnya, tapi again dia punya percubaan tu macam bagi aku agak lemah lah, yang memang boleh diselamatkan oleh penjaga gol, mana-mana penjaga gol sekalipun lah aku tengok percubaan tersebut. Sekali lagi keputusan di separuh masa kedua amat mengecewakan dan mengejutkan daripada Juan Guerrero ni. Apabila pertukaran yang dilakukan tidak cukup bagus, tidak cukup kuat untuk memaintainkan tempo Sabah FC ni, apabila Pelicanos
Fergustiani habis sudah guys perlawanan. So kita tewas 2-1 lah. So apabila Danny Hem, nadi utama kita untuk mengemudi bahagian serangan ni dikeluarkan, dimasukkan Hazard Haras, di bahagian tu terus menjadi tumpul, membuatkan immigration, especially pertahanan mereka boleh menarik napas segar kerana tidak ada lagi serangan berbahaya atau gerakan berbahaya dari bahagian tersebut. Memasukkan Duje Lujic pada separuh masa kedua, dia menguatkan kembali bahagian midfield kita. Sebenarnya aku katakan Duje Lujic ni merupakan satu individu yang mampu untuk membuat ball progressing, mendapatkan bola, menggerakkan bola dan mencari di mana bola itu perlu dilarikan untuk meneruskan serangan Sabah FC. Tapi sekali lagi, maksud aku, kita ada punca gol kita daripada Danny Hem sebelum ni, tapi kita tidak ada punca daripada bahagian tengah itu pada Duje Lujic. Tapi bila Danny Hem dikeluarkan, Duje Lujic dimasukkan, maksudnya kita mengeluarkan satu punca gol, tapi kita memasukkan satu punca gol, di mana membuatkan kita akibat pertukaran tersebut, kita tetap tidak mempunyai option yang banyak untuk menggerakkan bola dan juga untuk mencipta peluang. Itu maksud aku. Sekiranya kedua-dua pemain ini berada di atas padang, ianya akan memberi lagi peluang dan ruang untuk bola itu digerakkan. Ini yang aku perhatikan di sinilah. Yang satu lagi paling ketara ialah apabila gol dilakukan oleh immigration, aku tengok pemain Sabah macam hilang fokus pada perlawanan ni. Kesilapan daripada Onong Romba tu pun perlu diperhatikan jugalah, pasal macam bersahaja tau aku tengok cara dia untuk mengeluarkan bola tersebut. Untuk pemain yang mempunyai credibility dan professionalism seperti dia tu, maksud aku pengalaman, sepatutnya dia boleh mengagak dan tidak melakukan kesilapan tersebut. Tapi again lah, aku rasa macam hilang fokus lah pemain kita pada perlawanan tersebut, menyebabkan kekalahan ni berlaku, di mana aku menganggarkan kita akan menang 2-1, tapi instead kita kalah 2-1. So membuatkan perlawanan ni apabila whistle telah ditiupkan, membuatkan kita terus kekal di tangga ke-10 lah, dan memberi ruang untuk immigration melonjak di tangga ke-7. 15 mata sekarang kita ni. So apabila kita gagal untuk menewaskan immigration yang pada mulanya berada di atas kita, membuatkan kita memang satu pasukan yang legit untuk berada di bottom league saingan Liga Super. Amat mengecewakan lah. Bagi aku opportunity tu ada, peluang tu ada, tapi sekali lagi pertukaran yang tidak boleh mengekalkan momentum, tempo dan konsisten permainan Sabah FC ini sekali lagi menjadi punca result yang kita tidak inginkan untuk Sabah FC. Aku memang kecewa lah, itu saja yang aku boleh katakan di sini. Sekali lagi aku perlu cakap lah, kita punya depth squad ni memang tidak cukup bagus. Kemasukan Hazard Haras, kemasukan siapa suara yang menggantikan Hem tu, itu pun tidak memberikan hasil, tapi sebaliknya menghukum kita di dalam perlawanan ni. Entahlah guys, aku memang kena reda lah. Memang inilah kita, tim bottom league lah untuk saingan bola sepak 2025-2026 ni. So aku mengharapkan selepas bercutinya kita dalam tempoh 2 minggu ni, player boleh kembali ke dalam 100% stamina fizikal mereka, di mana kesebasan terbaik boleh diturunkan lah untuk perlawanan seterusnya. Okay guys, seperti biasa aku just menyentuh benda-benda yang obvious. Sudah pasti memang ada a few things yang aku tidak mention lagi dalam video ni. Jadi giliran anda untuk meletakkan pandangan anda pula mengenai keputusan perlawanan ini di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.